Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, Ustazah harap kamu dah bersedia untuk tugasan yang ketiga untuk pagi ni kan. Okey, hari ni Ustazah akan ajar kamu di bawah bidang tajwid iaitu bertajuk qalqalah. Qalqalah kamu boleh lihat. Kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 37, 38 dan 39 di bawah unit 7 nah. Okey. Sebelum tu kamu boleh lihat dulu video tutorial yang Ustazah sertakan ni. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, Ustazah nak kamu angkat tangan, Ustazah baca dan kamu ikut sama-sama. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Murid-murid ya. Okey. Kita akan belajar tajuk qalqalah. Okey, kamu tengok qalqalah. Apa makna qalqalah? Apa tu qalqalah? Okey, kita tengok Qalqalah bermaksud lantunan atau detakan. Lantunan atau detakan. Apa yang lantun, apa yang didetakkan? Okey, lantun itu adalah suara kamu. Bila kamu baca kalimah tersebut yang ada huruf qalqalah, suara kamu secara automatik akan bunyi macam lantun. Melantun. Lantun ni apa? Lantun tu macam seolah-olah kita baling bola, dia akan kembali lantun ke atas kepada kamu semula. Itu lantunan atau detakan, sedikit detakan pada suara kamu nah. Okey, lantunan atau detakan. Okey, kita tengok apa huruf-huruf qalqalah ni. Okey, ini nota yang Ustazah bagi ni nota ringkas ya. Lepas ni kamu boleh rujuk buku teks. Okey, kita tengok huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf. Huruf qaf. Yang kedua huruf ta. Huruf ta. Dan yang ketiga adalah huruf ba. Huruf ba. Yang keempat adalah huruf jim. Dan yang kelima adalah huruf dal. Maksudnya ada berapa huruf qalqalah? Ada 5 huruf qalqalah. Senang je nak ingat. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. 5 huruf qalqalah yang perlu kamu ingat. Macam mana Ustazah kalau tak boleh nak ingat juga? Kalau tak boleh nak ingat juga, kamu boleh tengok sebelah. Okey, ringkasnya kamu boleh ringkaskan huruf-huruf tadi yang ada 5 tadi, ringkaskan kepada qutbun jaddin. Qutbun jaddin. Ini qutbun jaddin. Qaf, ta, ba, jim dan huruf dal. Ini adalah huruf-huruf qalqalah yang bila kamu berjumpa kalimah yang ada huruf-huruf qalqalah ni, kamu kena lantunkan sedikit suara kamu. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga lantun macam mana ni. Okey, kita tengok dulu. Tengok dulu. Qalqalah ni ada bahagian dia. Okey, yang pertama. Bahagian yang pertama adalah qalqalah sughra. Ada 2 jenis ya. Yang kedua, jenis qalqalah ialah qalqalah kubra. Apa makna qalqalah sughra dan apa makna qalqalah kubra? Qalqalah kubra ni lantunan yang kecil sahaja dan qalqalah kubra adalah lantunan yang kuat sedikit. Okey, kita tengok apa makna qalqalah. Okey. Qalqalah sughra adalah lantunan. Sekejap ya, saya tukar warna kejap. Nak bagi kamu nampak sikit. Okey. Qalqalah sughra lantunan dan detakan yang perlahan sahaja. Bila kita nak kenal ni? Macam mana kita nak kenal? Okey. Tengok. Huruf qalqalah bertanda sukun di tengah kalimah.
huruf qalqalah tu, qaf, ta, ba, jim, dal itu adalah bertanda sukun dan dia berada di tengah kalimah yang dibaca wasal, maksudnya bersambung. Tak boleh berhenti, kena bersambung. Nah, bersambung. Huruf qalqalah tu, qaf, ta, ba, jim, dal itu bertanda sukun dan ianya huruf tersebut berada di tengah kalimah dan dia mesti dibaca wasal, tidak boleh berhenti, tidak boleh waqaf. Okey, yang kedua kita tengok pula qalqalah kubra. Macam mana nak kenal? Qalqalah kubra adalah lantunan dan detakan yang kuat. Bila kita sebut huruf qalqalah tu, kita bunyi lantunan pada suara kita tu kuat sedikit berbanding qalqalah sughra. Sebab tadi qalqalah sughra ni adalah wasal, dia baca terus, jadi tak berapa nak dengar sangat lantunan dia. Tapi qalqalah kubra ada detakan yang kuat sedikit sebab dia adalah waqaf. Kita tengok dia punya definisi, maksud dia. Okey, memberhentikan bacaan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhirnya. Huruf qalqalah kubra ini mestilah bacaan tu mestilah dihentikan. Memberhentikan bacaan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhirnya. Huruf tu duduk kat belakang sekali dan kita baca kita mesti berhentikan bacaan tersebut. Nanti kamu faham. Kita tengok contoh. Contoh Okey, kamu boleh tengok sini. Contoh qalqalah sughra. Yaqbalu. Kamu ingat tak tadi? Dia punya definisi dia. Qalqalah sughra, huruf qalqalah. Mana huruf qalqalah? Adalah huruf qaf. Bertanda sukun. Bertanda sukun ni. Ni bertanda sukun. Bertanda sukun. Dan mesti baca wasal. Kita baca wasal tak? Kita baca yaqbalu. Kita tak boleh berhenti yak sahaja, tapi kita baca yaqbalu. Yaqbalu maksudnya kita bunyi tak lantunan tu, bunyi tapi sikit. Yaqbalu. Okey, yang kedua, contoh yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra tadi dia cakap apa? Definisi qalqalah kubra, huruf qalqalah itu berada di akhir kalimah. Ni huruf dal ni, huruf qalqalah berada di akhir kalimah dan mesti berhentikan bacaan. Sebab bila kita berhenti bacaan, seolah qalqalah itu akan membunyikan bunyi yang kuat. Okey. Contoh bacaan adalah walam yulad. Okey. Dengar kan dia punya lantunan? Okey, baik. Boleh faham tak? Okey, walam yulad. Kita bunyi lantun. Bunyi tak lantunan huruf dal tu? Lad. Okey. Seterusnya. Ini adalah bacaan-bacaan daripada huruf-huruf qalqalah. Okey, kita tengok huruf qaf. Contoh huruf qaf. Huruf qaf, qalqalah sughra. Huruf qalqalah sughra, ingat definisi dia. Mesti huruf qalqalah mestilah berbaris sukun, bertanda sukun dan berada di tengah kalimah dan dibaca secara wasal. Huwa yaqbalu. Okey, qalqalah kubra pula. Qalqalah kubra, huruf qaf tersebut mesti berada di akhir kalimah. Tak kiralah baris apa pun. Qalqalah kubra ni, qalqalah kubra, tidak kisah baris apa, fathah ke, kasrah ke, tapi mesti berada di akhir kalimah dan kalimah tersebut mesti diberhentikan bacaan. Allazi khalaq. Allazi khalaq. Itu lantunan suara bagi contoh qalqalah huruf qaf. Okey, kita tengok pula huruf ta. Baik, huruf ta. Tengok huruf ta, qalqalah sughra. Mana huruf ta? Huruf ta dekat mana?
Duduk kat tengah kalimah je. Mesti duduk kat tengah kalimah dan bertanda sukun. Baru dinamakan qalqalah sughra. Kalau tidak tak boleh nama qalqalah sughra nah. Okey. Macam mana nak baca dia? Innal insana la yatgha. Innal insana la yatgha. Kita lantunkan sedikit sahaja. Okey, huruf ta qalqalah kubra. Nampak tak? Nampak tak huruf ta? Huruf ta huruf qalqalah kubra mestilah berada di akhir kalimah. Ini baris domatain tak? Okey. Macam mana baca nak cara membaca? Ya'maluna muhit. Kuat sikit letakkan dia. Ya'maluna muhit. Okey. Baik. Huruf ba. Huruf ba. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra, ingat ba mesti berada di tengah kalimah. Tengah kalimah dan bertanda sukun. Dan mesti dibaca secara wasal. Saya ulang-ulang banyak kali ni nak bagi kamu ingat. Okey. Hab lana. Hab lana. Kita dengar tak lantunan huruf ba. Hab lana. Tapi sedikit je kan. Okey. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra mesti berada di akhir kalimah. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Okey. Kamu boleh ikut Ustazah baca. Okey, huruf jim. Huruf jim. Tadi ada 5 huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Ringkaskan kepada qutbu jaddin. Okey, qalqalah sughra. Rabbikar ruj'a. Mana huruf qalqalah sughra? Huruf jim yang bertanda sukun. Rabbikar ruj'a. Ruj'a. Okey. Qalqalah kubra. Zatil buruj. Zatil buruj. Ada lantunan yang kuat dekat sini sebab huruf jim ini berada di akhir kalimah dan ia merupakan qalqalah kubra. Dan contoh yang terakhir bagi huruf dal. Huruf dal bagi qalqalah sughra. Okey. Qad aflaha. Qad aflaha. Ini huruf dal. Huruf dal mana? Dal ni. Ni dal ni qad. Qad aflaha. Lantunan tu ada tapi kecil sahaja. Okey, seterusnya qalqalah kubra. Walam yulad. Walam yulad. Itu lantunan yang sedikit kuat berbanding qalqalah sughra. Okey, saya harap kamu faham. Sekiranya kalau kamu tak faham, kamu boleh rujuk dengan Ustazah ataupun bertanya kepada Ustazah. Boleh PM personal. Okey, terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.